Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini saya ingin membawa Anda ke satu dunia penuh dengan tipu daya keuangan negeri Sabah. Jutaan ringgit, sinking fund yang diragui, dan perbalahan pedas antara Shafi Apdal dan juga Masidi Manjun. Ini bukanlah drama televisyen. Ia adalah politik sebenar yang menanti jawaban. Tonton video ini sehingga habis kerana Anda sudah pastinya tidak mahu ketinggalan pendedahan yang besar ini. Bayangkan Anda menyaksikan satu drama politik Sabah yang begitu menggetarkan, penuh dengan drama, penuh dengan rahsia, dan paling mengejutkan, mungkin hal itu bukan seperti cerita fiksyen, tetapi benar-benar berlaku. Ini bukan sekadar politik nama, ini adalah kisah di sebalik jutaan ringgit, 1 bilion ringgit yang menjadi tajuk panas pada video kali ini. Saya mulakan kisah ini dengan kenyataan Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Shafi Apdal, bekas Ketua Menteri Sabah. Beliau tegas menafikan dakwaan Menteri Keuangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, bahawa dana untuk membayar hutang bon 1 bilion ringgit sudah tersedia sewaktu Warisan membentuk kerajaan negeri pada tahun 2018. Malah menurut Syafi'i, yang Warisan warisi hanyalah kira-kira 400 juta ringgit dalam dana pembayaran balik. Hanya sekitar 40% daripada jumlah prinsipal bon. Ini belum lagi ambil kira faedah yang semakin menambah beban kewangan negeri. Sebongkah amaran, ini sedang menjadi medan perperangan, angka dan juga kredibiliti. Terkini pula, barangkali Anda tidak sangka yang Syafi'i mendakwa separuh daripada bon 1 bilion ringgit itu kemungkinan dibelanjakan di negeri lain dan bukannya di Sabah, tanpa sebarang penerangan rasmi. Jika benar, ini bermakna separuh beban hutang warga Sabah selama 5 tahun tidak membuahkan manfaat langsung pada infrastruktur ataupun khidmat di negeri ini. Apakah ini suatu siasatan moral yang perlu dibongkar ataupun cacian politik semata-mata? Tengok betul-betul. Namun Masidi membalas kenyataan Syafi'i dengan penuh yakin. Dana itu tiada turun dari langit. Ia adalah hasil perancangan kewangan yang telus. Beliau turut menjelaskan, bon Persekutuan Sabah diterbitkan Disember 2014 di bawah pentadbiran Barisan Nasional dan Bank Negara mewajibkan kumpulan wang amanah ataupun sinking fund sebanyak 200 juta ringgit setahun selama 5 tahun sehinggalah tahun 2019. Menjelang tahun 2019 katanya hampir keseluruhan 1 bilion ringgit sudah tersedia, membolehkan pembayaran 1 kali penuh untuk melunaskan hutang bon itu. Ini bukan kerja warisan, kata Masidi. Sebaliknya, kejayaan Barisan Nasional dari segi keuangan. Drama semakin mendebarkan. Syafi'i jawab bahawa 400 juta itu bukan sebahagian besar ataupun sebaliknya cukup timpang. Kalau begitu, di manakah baki 600 juta? Tambah Syafi'i. Dia tegas, Warisan terpaksa mencari dalam masa kurang setahun sambil menanggung faedah tambahan. Berkat disiplin kewangan yang ketat, kawalan kos dan pengagihan semula sumber, wang itu berjaya dikumpul dan pembayaran dibuat tepat pada masanya. Menanti di hujung jalan dramatik ini adalah kenyataan terbaru hari ini dari Jesselton Times. Syafi'i menyebut Barisan Nasional gagal berhemat. Dalam tempoh 2014 hinggalah 2018, akaun sinking fund mengerut, bukannya berkembang seperti yang diklaim oleh Masidi Manjun. Justru dakwaan Barisan Nasional macam sudah siap sedia sepenuhnya sebelum 2018 dianggap tidak benar dan gagal total. Baiklah sahabat-sahabat semua,
setelah menghidangkan Anda dengan kisah penuh kontroversi dan suspense, saya ingin mengajak Anda untuk meneka dan juga berdebat. Apakah BN benar-benar telah siapkan dana sepenuhnya atau ini sekadar penafian kosong? Jika benar, mengapa sumber awam tidak dapat lihat perkembangan sinking fund tatkala warisan mula masuk? Persoalan yang kedua, 500 juta lesap. Adakah ia benar dibelanjakan di negeri lain? Kalau ya, untuk proyek apa dan siapa pula yang mendapatkan manfaatnya? Adakah kita sedang lihat salah guna dana negeri? Persoalan yang ketiga, adakah warisan wajar dipuji karena tumpu selesaikan hutang dengan disiplin? Ataupun ini sekadar langkah menyelamatkan muka masing-masing? Dan barisan nasional, adakah mereka patut diiktiraf perancangan teliti atau dikritik karena mengebom beban untuk generasi yang mendatang? Nah, kawan-kawan, sila teruskan perbahasan ini di ruangan komen di bawah, karena jawaban sebenar hanya akan muncul ketika Anda semua bersuara. Baiklah, Anda sudah pun saksikan kisah 1 bilion ringgit yang menjadi ladang kontroversi dan juga pendedahan. Jadi, apakah pendapat Anda? Siapakah yang bercakap benar? Siapa yang cuba menyembunyikan fakta? Coba tulis komen Anda, ulaskan komen serta pandangan dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe channel ini, dan klik lonceng supaya Anda tidak terlepas pendedahan politik Sabah yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam reformasi dan salam perjuangan. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.